Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, baru-baru ni agak kecoh berkenaan dengan isu Ustaz Abid Liu dan juga Ustaz Nadir Al-Nuri, kemudian juga dengan bersama dengan saudara Caprice lah, berkenaan isu hantaran sumbangan di Gaza. Jadi aku dalam video kali ni aku takkan komen berkenaan dengan apa yang berlaku di antara dorang, sebab bagi aku benda ni dah terlalu barah. Jadi yang tahu apa yang sebenarnya berlaku adalah kalau bagi pihak Nadir Al-Nuri ataupun Caprice adalah tim dia dan juga Allah. Nah, macam tu juga seperti mana apa yang berlaku pada Ustaz Abid Liu, yang apa yang dia tahu adalah di antara dia dan Allah. Jadi cuma aku nak menceritakan sedikit lah berkenaan dengan pengalaman aku. Aku tengok ramai juga netizen yang memberi komen yang meminta untuk setiap pertubuhan ni diaudit. Okey. So dekat Malaysia ni kita ada banyak pertubuhan dekat Malaysia. Kita ada pertubuhan sukan, kemudian kita ada pertubuhan macam aku main radio, hobi main radio amatur. Jadi aku ada pergi ada join pertubuhan radio amatur. Kemudian kalau ada orang suka bawa kereta konvoi, kemungkinan dia ada pertubuhan konvoi kereta Izora ke Viva ke dan seumpamanya, Honda ke ataupun pelbagai lagi pertubuhan, termasuk pertubuhan kebajikan. Jadi yang mengawal selia semua pertubuhan ni adalah ROS. ROS ni singkatan kepada Penjabatan Pendaftaran Pertubuhan ataupun Registration of Society. Okey, itu yang aku tahulah. So macam aku memang bergiat dalam pertubuhan, jadi aku rasa macam terpanggil lah. Aku rasa macam terpanggil untuk berbicara sedikit sebanyak berkenaan dengan isu audit di ROS ni, isu audit pertubuhan ni. Okey, jadi orang minta untuk setiap pertubuhan ni kena hantar audit, adakah pertubuhan ni diaudit, adakah pertubuhan ni audit. Okey, tak apalah. Macam aku kalau pertubuhan hobi tu mungkin aku tak ada sebarang kedudukan jawatan dalam tu. Okey, tapi aku sangat aktif dalam pertubuhan kebajikan. Aku sangat aktif dalam NGO yang melakukan kebajikan. Jadi tadi juga aku sempat tengok pada akta pertubuhan. Dia nama dia Akta Pertubuhan 1966. Aku sempat baca lah, aku tak baca semua. Aku sempat baca dan aku jumpalah dalam seksyen 14 dalam kurungan 1. Okey, dalam seksyen 14 kurungan 1 dia mengatakan tiap pertubuhan berdaftar hendaklah menghantarkan kepada pendaftar. Pendaftar ni maksudnya ROS lah, dalam masa 60 hari selepas mengadakan mesyuarat agung tahunan, atau sekiranya tiada sesuatu mesyuarat agung diadakan dalam tempoh 60 hari selepas berakhirnya setiap tahun kalender. Okey, dalam tempoh 60 hari selepas tahun kalender dia ada dalam satu tu dia ada A, B, C, D. Okey, so berkenaan dengan kewangan ni dia sebut dalam D So seksyen 14 dalam kurungan 1 dalam kurungan D dia menyebut kira-kira bagi tahun kewangan yang akhir bagi pertubuhan itu bersama dengan satu kunci kira-kira menunjukkan kedudukan kewangan pada penghujung tahun kewangan yang akhir bagi pertubuhan itu. Okey, jadi dalam undang-undang, sekadar apa yang aku baca, okey, sekiranya ada yang baca ni adalah dalam kalangan peguam, sekiranya aku silap mentafsirkan, sila boleh komen, boleh kasih tahu kat aku supaya dia menambah aku punya pengetahuan lah. So apa yang aku tahu adalah setiap pertubuhan ni selepas 60 hari dia membuat mesyuarat agung, okey, wajib menghantar laporan kewangan sahaja kepada ROS. Okey, kepada ROS. So memang kita ada akses website. So dekat akses website tu kita boleh key in lah berapa yang kita nak declare kepada ROS berkenaan perbelanjaan kita dalam kita mengendalikan persatuan tersebut. Okey. So tapi cuma dalam kurungan 2, dalam kurungan dia kata pendaftar boleh pada bila-bila masa dengan notis yang ditandatanganinya memerintah pada mana-mana pertubuhan berdaftar supaya memberi kepadanya, maksudnya
ROS berhak untuk memerintah. Okey, kalau setiap laporan tu dihantar, okey, katakanlah semua pertubuhan menghantar laporan, kemudian tiba-tiba ROS dia ada hak untuk meminta kepada setiap setiap pertubuhan ni dalam kurungan D, okey, dalam kurungan 2, kemudian dalam kurungan D, kira-kira yang telah sempurna diaudit. Jadi kat sini ialah maksudnya bagi aku, pada pemahaman aku adalah audit ni adalah satu perkara yang tidak diwajibkan oleh ROS. Audit ni, laporan yang beraudit, kunci kira-kira yang beraudit hanya perlu diberi sekiranya diminta oleh ROS. Okey, sekiranya diminta oleh ROS. Sekiranya ROS tak minta, maka benda tu tidak wajib diberi. Okey. Jadi kat sini mungkin ialah bagi aku ROS ialah kadang-kadang penguatkuasaan undang-undang dia kadang-kadang dia ada belas ihsan, dia ada belas kesihan. So contohnya macam benda-benda remeh-temeh, kadang-kadang tekanlah kita pun kita faham kan. Contohnya dalam keadaan sekarang, pelaksanaan SOP. Okey, kalau penguatkuasaan terlalu ketat dalam pelaksanaan SOP seperti mana yang termaktub dalam undang-undang, mungkin dia akan memberi kesukaran kepada rakyat. Macam inilah kadang-kadang netizen ni benda dah termaktub dalam undang-undang, kadang-kadang ada ihsan daripada hakim dan seumpamanya, dan juga kadang ada ihsan daripada orang yang melaksanakan undang-undang. Jadi belas kasihan lah, belas ihsan. Jadi sebab tu aku rasa pendaftar pertubuhan pun faham yang sebenarnya apa yang berlaku di dalam NGO ni, yang dia orang merasakan yang sebenarnya untuk meminta semua pertubuhan untuk diaudit adalah sesuatu yang agak mustahil dan agak sukar, terutama bagi pertubuhan kebajikan. Okey, terutama bagi pertubuhan kebajikan. Sebab apa? Okey, sebab yang pertama, aku bergiat dalam pertubuhan kebajikan. Jadi contohnya kita ingin melaksanakan satu projek kebajikan. Kadang-kadang pertubuhan kebajikan ni kita bukanlah sesuatu perniagaan. Sesuatu perniagaan yang bermatlamatkan keuntungan, tidak. Matlamat pertubuhan kebajikan adalah untuk memberikan kebajikan. So bila kita memberikan kebajikan, ada kalanya contohnya bila kita beri sumbangan, kita mengeluarkan duit kebajikan, kita tak sampai hati untuk meminta resit, kepada orang yang kita kasih duit tu, kasih sumbangan. Contohnya ialah kita kasih sumbangan pada orang awam kan. Apa penilaian dokumen yang kita kena letakkan untuk menandakan yang sumbangan itu telah sampai kepada penerima? Okey, tak ada satu pun justifikasi yang sumbangan itu telah diterima oleh penerima. Contohnya kita kasih orang tunai RM50, kita kasih kepada 100 orang. 100 orang tu orang awam. Adakah 100 orang yang menerima sumbangan kita, sumbangan NGO tersebut, harus menandatangani dokumen payment voucher, kena tanda tangan payment voucher sebagai penerimaan duit? Aku rasa macam benda ni sangat-sangat tidak berbaloi lah, tidak berbaloi bagi pertubuhan kebajikan. Okey, itu benda, aku rasa benda ni benda basic yang rasa mungkin semua orang faham lah. Contohnya dia katakan kau nak kasih duit dekat keluarga, tekanlah semua nak kena ada resit kan. Kecuali memang ada orang, sebab pertubuhan kebajikan ni kita tidak mensasarkan apa-apa keuntungan. Bila kita tidak mensasarkan apa-apa keuntungan, jadi kita bukan matlamat kita nak cari duit simpanan yang banyak, tak. Kita kalau boleh pertubuhan kebajikan ni, selagi mana yang kita boleh bantu orang, kita akan bantu. Jadi bila tidak bermatlamatkan keuntungan, jadi kita tak ada no point untuk kita nak minta dokumen, kita nak kumpul dokumen yang terlalu lengkap. Lainlah kalau kita membuat satu perniagaan. Bila kita buat satu perniagaan, memang sangat-sangat berbaloi lah untuk kita kumpulkan dokumen, di mana daripada dokumen tu kita boleh bezakan harga di antara pembekal dan seumpamanya. Sebab dan kita kasih gaji pun, kita kasih gaji dengan slip gaji atas dasar kehadiran dan juga tugasan-tugasan yang dibuat oleh kita punya kaki tangan.
Okey, tapi apa penilaian yang kita nak buat terhadap sumbangan yang kita beri? Tekanlah kita nak beri sumbangan, setiap kali kita nak beri sumbangan kita kena tanda tangan. Jadi benda tu amatlah tidak berbaloi, dan aku rasa ROS pun tahu berkenaan dengan perkara ini. Bila ROS tahu berkenaan dengan perkara ini, ROS pun sedar yang bahawasanya permintaan netizen untuk meminta setiap persatuan untuk diaudit itu adalah satu benda yang sangat-sangat tidak realistik. Sangat-sangat tidak realistik. Okey. So itu yang pertama bagi aku punya pandangan lah. Okey, so seterusnya ada juga orang yang okey, so berkenaan dengan perkara ni aku rasa selesai. Okey, semua orang boleh faham. Okey, aku kasih contoh lagi satu lah. Contohnya kita nak membina sebuah rumah. Nak membina sebuah rumah bagi orang-orang susah. Okey. Contohnya aku pergi masuk ke kampung orang asli, kemudian aku nampak satu rumah orang asli yang nak roboh. Jadi aku pergi tanya dia apa yang dia nak. Jadi dia kata dia nak baikilah rumah dia, ataupun mungkin kita boleh bina rumah baru. Jadi aku tanya dia macam mana, apa cara yang dia selesa. Jadi dia kata cara yang dia selesa adalah kita sediakan barang, kemudian kita panggillah, dia akan panggil kawan-kawan dia untuk bina rumah tersebut. Okey, jadi fine. So kita pun sediakan barang. Okey, so dalam pembelian barang hardware tu mungkin kita boleh minta resit daripada kedai hardware tu lah. Tapi bila dia dalam fasa pembinaan itu, orang asli bila dia membina dia punya rumah, mungkin dia panggil kawan-kawan dia, dan kita pun rasa terpanggil untuk memberi upah kepada kawan-kawan dia. Contohnya satu hari RM30 untuk menyiapkan sebuah rumah tersebut. So satu hari RM30. Jadi kita nak memberi itu atas, takkanlah kita nak catat kehadiran yang ini hadir, yang ini tidak, ataupun secara rambang kan. Jadi NGO ni tidak tergamak nak terlalu detail, seolah-olah bila kita terlalu detail dalam perkara tersebut, contohnya bila kita bayar tu nak minta pula orang asli tu untuk sign yang dia telah menerima upah pembinaan rumah kawan dia. Jadi memang sangat-sangat tidak tergamak lah. Jadinya kita akan terus kasih wang lah. Kita akan terus kasih wang upah kepada orang asli tersebut, dan wang tu digunakan daripada wang NGO. Jadi apa justifikasi untuk perkara ini diaudit? Jadi bagi aku, untuk mengaudit sesuatu akaun NGO kebajikan ni adalah sangat-sangat mustahil dan sangat-sangat susah. Jadi sangat-sangat susah untuk dilaksanakan. Jadi netizen ni hanya sedap bercakap, hanya sedap bercerita berkenaan keperluan audit. Ya, aku membekalkan software akaun, aku tahu kepentingan audit tu. Tapi bagi aku adalah sangat tidak padan untuk memaksa NGO kebajikannya untuk diaudit. Lainlah sekiranya perkara tersebut berlaku pada NGO sukan. Sebab apa lagi satu, selain pada tu, NGO kebajikan ni dia banyak menerima dana awam. Okey, kadang-kadang orang hantar 1 sen, kadang-kadang orang hantar 5 sen. Biasa je. Orang post 1 sen, 5 sen. Kadang-kadang orang nak menyumbang ni, dia tengok ikhlas ada 10 sen. Kalau tengok akaun, memang terlalu. Kadang-kadang 1 bulan punya transaction dia akan setebal ini dia punya transaction. Jadi untuk membuat akaun untuk bank statement setebal ini bagi 1 bulan, nak upah berapa banyak bookkeeping yang nak kena catat dalam sistem. Nak beli software satu hal, kemudian kita nak upah, nak bayar gaji admin untuk catat transaksi tersebut satu hal. Kemudian engkau ingat kalau dah dokumen banyak ni, macam mana pula dengan tugas auditnya? Auditor pun dia akan mengalami pening kepala. Sebabnya ialah bayangkan transaction yang terlalu banyak sebulan, 1 sen, 2 sen itu ialah ada, kemudian mungkin ada transaction RM1, RM5, RM10. Amount yang berbeza. Jadi tak ada satu justifikasi penilaian yang sumbangan itu adalah sumbangan yang fix. Setiap orang wajib bayar RM50. So kita kat situ kita boleh tahulah kalau transaksi RM50 mungkin ada had dia lah kan. Jadi kalau orang dah kita buat crowdfunding, orang bebas untuk menyumbang, jadi orang pun terpulang pada dia nak menyumbang berapa, dan transaksi itu terlalu banyak. Jadi adalah amat mustahil untuk
untuk bukan mustahil, sebenarnya amat satu perkara yang sangat sukar lah untuk kita buat akaun untuk NGO ni. Memang sangat-sangat sukar dan sangat-sangat mencabar. Kemudian okey, selesai berkenaan dengan tu. Sebab tu ROS dia tidak mensyaratkan, tapi at least setiap NGO wajib untuk menghantar laporan akaun itu setiap tahun. Itu adalah satu perkara yang wajib lah, basic. Okey, jadi yalah, daripada sudut pengeluaran, daripada kemasukan, jadi amat sukar lah. Jadi aku minta maaf banyak-banyak buat rakan-rakan yang mungkin yalah, aku bercerita berdasarkan pengalaman aku. Aku cerita berdasarkan pengalaman aku bergiat dalam NGO. Aku tahu macam mana duit tu masuk. Amat sukar untuk kita trace. Ini belum aku cerita dengan lebih panjang berkenaan dengan 30%. Betul ke 30% tu adakah berbaloi? Okey, contohnya setahun kita terima sumbangan sebanyak 100,000 ataupun 200,000. Okey, katalah 100,000. Okey, so 100,000 secara purata 30,000. Okey, kalau 100,000 setahun, secara purata 30,000 setahun lah untuk duit untuk menguruskan. Okey, katakanlah bayar sewa office. Bayar sewa office sahaja katalah 1,000 sebulan, jadi dah habis 12,000 kat situ setahun untuk bayar sewa office saja. Dah bayar sewa office saja. Itu belum dikira gaji lagi. Belum dikira gaji lagi. Kemudian kita nak beli peralatan lagi. Itu kalau 100,000. Okey, mungkin ada NGO yang berjaya kumpul sampai 1,000,000. Okey, katalah 1,000,000 kita. Tapi NGO yang aku bergiat sendiri pun takkan ada duit sebanyak tu dalam crowdfunding, tak ada. Kalau NGO besar-besar ya dia akan sampai 1,000,000. Okey, katakan ada 1,000,000, kemudian 30% daripada tu adalah sebanyak 300,000. Kadang-kadang kita merasakan 300,000 tu adalah satu amount yang banyak untuk dibelanjakan oleh NGO. Tapi kalau difikirkan balik, okey, kalau untuk menguruskan 1 juta ringgit ni, berapa ramai tenaga kerja yang kita perlu? Okey, tenaga kerja katakanlah minimum lah 1 juta. Untuk menguruskan 1 juta ni kita perlukan 3 orang tenaga kerja. Okey, 3 orang itu tak termasuk accountant lagi tu. Itu belum cerita nak audit lagi tu. Okey, katalah 3 orang. Kemudian 3 orang ni berapa gaji dia? Okey, katakanlah kita ambil minimum lah 1,500 1,500. Kemudian kalau 3 orang 1,500 darab 3 4,500. Kemudian darab 12, setahun kita akan habis dalam 54,000. 54,000 tu 1/6. 1/6 daripada peruntukan untuk operasi sesuatu NGO. Jadi bagi aku 30% tu adalah satu amount yang tak perlu nak dipertikaikan sebenarnya. Satu amount yang tak perlu nak dipertikaikan. Sebab apa aku rasa tak perlu nak dipertikaikan? Sebab sekiranya tidak wujud NGO di Malaysia ni. Okey, sekiranya kita bayangkan Malaysia menetapkan undang-undang dilarang untuk mengadakan apa-apa NGO untuk melakukan tugasan kebajikan. Jadi sebenarnya pihak yang mana yang dibenarkan untuk orang kata membantu, selain pada membantu ataupun menampung beban yang ditanggung oleh pusat zakat, menampung beban yang ditanggung oleh kerajaan. Contohnya, adakah kerajaan hanya nak mengharapkan sumbangan-sumbangan duit cukai untuk bantu rakyat? Tak, kadang-kadang NGO inilah yang menampung sedikit sebanyak beban-beban yang telah berlaku pada pusat zakat. So pusat zakat dia punya authority, dia punya birokrasi dalam menyampaikan sumbangan. Nak kena ada detail ke apa ke semua. Kadang-kadang ada orang, contohnya pusat zakat dia tak boleh menghantar bantuan kepada orang yang bukan rakyat Malaysia. Dia nak kena ada dokumen. Jadi kalau orang bukan rakyat Malaysia yang tak ada dokumen, dia rakyat Malaysia mungkin, atau dia tak ada dokumen, dia anak luar nikah ke, dia anak yang bersalin tepi jalan, tak ada dokumen dan seumpamanya. Jadi sumbangan daripada kerajaan pusat zakat agak sukar untuk diberi kepada mereka-mereka yang tak ada dokumen secara bulanan. Jadi NGO inilah yang akan menampung tugasan-tugasan tersebut. Yang orang kata win-win lah, win-win situation. Jadi kalau tak dibenarkan NGO ini untuk beroperasi, jadi siapa yang akan menyampaikan, yang akan menampung lompong-lompong
lompong-lompong kesusahan-kesusahan orang ni, kan. Jadi NGO sebenarnya kita kena saling melengkapi, kita kena saling kuat menguatkan dalam kehidupan kita di Malaysia ni. Jadi jangan terlalu banyak komplain, bagi aku kita jangan terlalu banyak komplain. Kemudian kita kena sentiasa berlapang dada lah. Kita kena sentiasa berlapang dada dan kena tahu apa sebenarnya situasi sebenar. Jangan dan yang penting adalah jangan terlalu sangat cepat percaya kepada fitnah. Okey, jadi sekian saja celoteh saya pada video kali ni. Ni sebenarnya video kali pertama kali pertama saya rakam macam ni untuk anda dengar saya punya celoteh je. Jadi mungkin lepas ni insya-Allah ada rezeki saya akan kita akan banyakkan lagi video-video blog, perkongsian-perkongsian daripada saya. Sekiranya anda rasa apa yang saya kongsikan ni sangat-sangat bermanfaat, boleh tekan like, boleh share kepada rakan-rakan lain. Moga-moga ada manfaat kepada semua orang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.